Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi tajuk yang kita bincang ialah manusia pertama. Ni ramai dalam masjid kan. Siapa nombor satu? Kalau kita boleh tunjuk dalam masjid ni yang pertama pun dia ada ayah dia. Dia naik ke atas. Maka Alhamdulillah Islam ada jawapan yang jelas dengan penceritaan yang panjang lebar menerusi Al-Quran dan hadis menceritakan siapa manusia pertama tersebut. Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah SWT berkata kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta di atas muka bumi ini manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat pun bertanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan di atas muka bumi ini makhluk yang membuat kerosakan, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ya Allah makhluk yang tidak ada dosa, tidak buat maksiat dan sentiasa bertasbih dan memuji kamu wahai Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, menjawab, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Bila Allah sebut kepada para malaikat, aku nak cipta bangsa manusia yang belum aku pernah ciptakan, bangsa ni tak ada lagi. Aku nak cipta untuk dijadikan khalifah. Maka malaikat pun bertanya kepada Allah SWT, kenapa nak cipta satu kumpulan yang nanti akan buat kerosakan dan menumpahkan darah? Maka hari ini bila ayat turun kepada Nabi SAW sampai kepada kita pada hari ini, bila malaikat tanya kepada Allah satu bangsa manusia yang akan buat kerosakan dan menumpahkan darah, sedangkan Nabi Adam ketika itu belum diciptakan, manusia belum ada. Persoalannya, siapa yang buat kerosakan dan siapa yang menumpahkan darah? Di muka bumi ketika itu Nabi Adam pun belum ada. Maka ulama ada memberikan pelbagai jawapan. Antara yang paling azhar ialah yang ada ketika itu di muka bumi ialah kumpulan jin. Yang ada ketika itu adalah kumpulan jin dan merekalah yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Kemudian Allah SWT menciptakan manusia yang pertama. Semua orang dalam masjid ni yang dengar ceramah ni pada hari ni boleh jawab. Kalau saya tanya, memang jawapan tu memang tahu. Manusia pertama ialah Adam alaihissalam. Adam bin apa? Tak ada bin lah. Adam, agama apa pun boleh mendapat jawapan daripada agama Islam bahawa manusia pertama yang ada di atas muka bumi ini ialah bernama Adam. Diciptakan langsung dengan sentuhan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tiada bin, dia tiada ayah, tetapi dia punya anak. Kemudian manusia kedua yang diciptakan juga boleh diberikan jawapan oleh agama Islam, iaitu Hawa alaihassalam. Juga tak ada bin. Adam tak ada bin, Hawa tak ada binti. Kerana Adam manusia yang pertama dan Hawa manusia yang kedua. Allah arah malaikat untuk pergi ambil tanah di bumi. Negeri mana? Wallahu alam. Tak ada hadis sahih yang sebut tanah Palestin ke, tanah Syam ke, tanah Sungai Petani ke, tak ada. Ambil tanah, itu riwayat yang sahih. Pergi ambil tanah di muka bumi. Malaikat turun. Tin ataupun turab. Tin ni adalah tanah yang basah. Di beberapa tempat mau naik.
Lalu Allah pun bentuk Nabi Adam tersebut dengan ketinggian bukan yang orang yang kita tengok pada hari ini. Tahun ni 2020 ada 7 bilion manusia. Yang setinggi Nabi Adam tidak ada. Di abad ni tak ada. Sebab Allah ciptakan Nabi Adam ketika itu 60 hasta. 60 hasta, satu hasta lebih kurang setengah meter, 60 hasta 30 meter. Itulah ketinggian Adam dan Hawa alaihimassalam. Allah Ta'ala cipta, terlantaklah, bukan cipta-cipta tu terus berdiri. Tak ada roh. Kesemua makhluk di langit, iaitu para malaikat dan seorang jin, iaitulah Azazil, mendengar berita tersebut. Lalu Allah pun cipta, kemudian semua datang tengok. Malaikat datang tengok. Semua tengok, tak kata apa, malaikat tengok. Memuji Allah. Malaikat memuji Allah. Iblis pun datang tengok. Kemudian Iblis masuk, Azazil lah waktu tu, nama beliau. Dia masuk dalam. Kemudian dia keluar, dia kata, fihi ajwaf. Di dalamnya penuh dengan ruang-ruang kosong. Makhluk yang lemah, dia kata. Dia pun keluar. Katakan dalam kosong. Kemudian Allah memasukkan roh daripada atas. Roh masuk daripada atas. Tapi bila keluar, dia mula kosong daripada sini. Kosong-kosongan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, roh masuk daripada atas. Kemudian turun ke mata, Nabi Adam buka mata. Ini hadis. Nabi Adam pun tengok. Dalam Rasulullah sebut, Nabi Adam melihat thimarul jannah. Buah-buahan syurga. Kemudian roh masuk daripada atas sampai ke hidung. Nabi Adam bersin. Kemudian Allah sebut kepada Nabi Adam, yarhamuka rabbuk. Tuhan kamu merahmatimu. Kemudian roh turun sampai ke perut. Nabi Adam terasa untuk makan. Dia pun nampak dah buah tadi. Dia nak bangun. Nabi yang menceritakan kisah ni kisah ni mahal tuan. Kita tak saksikan. Rasulullah juga tidak saksikan. Cuma Nabi dapat berita daripada Jibril AS. Bagaimana suasana ketika itu. Saya laju sikit. Bila sampai ke perut, dia teringin nak makan. Dia nak bangun. Nabi Adam nak bangun. Waktu Nabi sampaikan kepada sahabat, Nabi sebut ajlan. Nabi kata, tergesa-gesa. Kemudian roh pun masuk sampai ke seluruh kaki. Maka bila roh masuk sampai ke seluruh tubuh badan, Allah pun sebut, usjudu li Adam. Allah mengeluarkan satu arahan kepada seluruh malaikat. Tuan-tuan, malaikat ialah makhluk yang paling banyak di atas muka bumi Allah. Jin, campur manusia, campur binatang. Tuan-tuan, campur binatang, lembu, ayam, semut, apa semua tu yang tak terhitung bilangan dia, malaikat lebih ramai. Semua yang Allah cipta atas muka bumi Allah ni, 90% ialah malaikat. Ramainya malaikat. Usjudu li Adam fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Saya tak baca ayat yang sempurna. Allah Ta'ala buat keluar arahan, sujudlah wahai para malaikat sekalian kepada Adam. Bila Allah sebut kepada para malaikat untuk menciptakan manusia, para malaikat masih lagi tenang. Sebab manusia adalah antara makhluk yang paling akhir di atas alam ini. Jin dah ada, iblis dah ada, malaikat dah ada, arash dah ada, syurga dah ada, neraka dah ada, binatang sudah ada. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat, wafat pada hari Jumaat, dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat. Dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, wahai Hawa, duduklah dalam syurga. Itulah kampung halaman dan rumah semua manusia. Nabi Adam terkenal seorang Rasul yang sangat suka kebaikan. Tetapi sifat yang sangat berlebih-lebih itulah mendatangkan mudarat ketika itu. Seandainya seorang penunggang kuda tu, dia menunggang di bawah teduhan pohon itu, maka dia mengambil masa hingga 70 tahun lamanya. Apabila ciptakan manusia, malaikat kata, Alhamdulillah. Dalam bahasa Arabnya, malaikat sebut, apa sahaja yang Allah ciptakan, kekal manusia itu, malaikat itu yang paling mulia di kalangan semua makhluk. Masing-masing malaikat yatahamasuna fima bainahum, mereka berbisik satu sama lain. Kita kekal, mereka memuji Allah, kita kekal yang paling mulia. Benarkah kenyataan tersebut? Apabila selesai diciptakan Nabi Adam AS, masuk roh sampai ke kaki, Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan arahan kepada makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ketika itu, iaitu malaikat, wahai para malaikat, sujudlah keseluruhan kalian kepada Adam. Malaikat tidak pernah tahu arahan itu akan dikeluarkan oleh Allah. Ketika itu malaikat tahu bahawasanya makhluk ini Adam lebih mulia daripada kita. Walaqad khalaqnal insana fi
ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Ketika manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sempurna, maka dia lebih mulia daripada seorang malaikat. Manusia, subhanallah. Dan satu lagi ayat, thumma radadnahu asfala safilin. Dan kemudian kata Allah, kami juga boleh melontarkan manusia, menurunkan manusia dengan serendah-rendahnya. Bila? Apabila manusia itu ingkar arahan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia itu syirik kepada Allah, dia tidak lagi menjadi mulia, bahkan dia akan menjadi makhluk yang paling hina di sisi Allah. Bukan hina seperti binatang, balhum adall. Kan Allah sebut, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka, iaitu manusia, ketika membuat kerosakan di atas muka bumi, ketika meninggalkan ajaran Allah, ketika mempertikaikan qada dan qadar Allah, ketika mensyirikkan Allah, mereka lebih hina dan lebih sesat daripada binatang ternakan. Bawah lagi tuan, jadi lagi bawah. Itulah hakikat manusia. Akhirnya kesemua para malaikat pun sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud itu adalah sujud kemuliaan, bukan sajdatu ibadah. Disebutkan oleh para ulama sajdatu takrim, la sajdatu ibadah. Bukan sujud ibadah, sujud memuliakan. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat, wafat pada hari Jumaat, dikeluarkan dari syurga pada hari Jumaat. Kiamat juga akan berlaku pada hari Jumaat. Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad, khairu yaumin tala'ati syamsu alaih yaumul Jum'ah. Hari yang paling barakah di atas muka bumi Allah, hari Jumaat. Perayaan mingguan orang Islam. Alhamdulillah. Siapa yang tak rasa kerohanian hari Jumaat ni, seolah-olah Allah Ta'ala telah penutup hati dia. Rugi. Kena jaga yang tu. Kena muhasabah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Dia duduk sehari je dalam syurga. Tapi sehari itu sehari akhirat. Berapa? Sehari sama dengan berapa dunia? 1000 tahun. Kemudian bila Allah Ta'ala dah cipta Adam dan Hawa, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Adam dan Hawa, musuh kamu iblis. Dia duduk di luar syurga, masih di langit sana. Allah pun bagi tahu kepada Nabi Adam dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, wahai Hawa, duduklah dalam syurga. Itulah kampung halaman dan rumah semua manusia, kerana mereka adalah manusia pertama dan manusia yang kedua. Dahulunya kesemua manusia, sejak daripada beberapa ribu tahun yang lalu, semua anak cucu cicit Nabi Adam pernah berada di dalam tulang sulbi Nabi Adam, di belakang beliau. Kita keturunan beliau. Tak payah duk buat tak mengakulah, memang Nabi Adam pun. Noh, saya nak Nabi lain tak boleh tak? Dan memang Nabi Adam nombor satu, semua tu di agama apa pun kita, itulah bapa kita. Dan dia seorang yang kacak. Kesemua rasul adalah kacak. Wanita yang paling cantik dalam alam ini nombor satu ialah Hawa alaihassalam. Ini maklumat. Tuan-tuan bayangkan, syurga ni pernah seorang malaikat terbang ribuan tahun tak habis. Malaikat dah bukan kita. Kita besar ni je ni. Satu hadis sahih, Nabi sebut, yasirur rakibu tahta dhilliha. Dalam syurga, kata Rasulullah, aku pernah tengok satu pokok. Seandainya seorang penunggang kuda tu, dia menunggang di bawah teduhan pohon itu, maka dia mengambil masa hingga 70 tahun lamanya. Allah bagi tahu kat Nabi Adam, makanlah apa sahaja. Uskun anta wa zawjukal jannah. Syurga yang maha luas ni, kamu dengan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sebatang pohon saja wahai Adam, jangan sentuh. Satu je. Nabi Adam pun duduk dengan isterinya Sayyidina Hawa. Iblis datang, jumpa dengan Nabi Adam. Bila Iblis kata, wahai Adam, makanlah ni. Dia berupa. Iblis berupa. Dia boleh berupa. Iblis boleh berupa dan syaitan boleh berupa dengan rupa manusia. Wahai Adam, makan. Aku nak nasihat kamu. Aku bersumpah, ini untuk kebaikan kamu. Tak mau percaya pun, macam mana, tapi nasihat lah. Tahu tak kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Ni saya terjemahkan beberapa perbualan Iblis kepada Nabi Adam. Saya berlakon terus lah ni. Bukan saya Iblis. Allah bayar no. Berlakon lagi kan. Iblis kata, tahu tak pasal apa Allah tak bagi? Ni baru sedap sikit bahasa ni kan. Pasal apa Allah tak bagi makan? Iblis kata tak tahu. Sebab kalau makan, kamu tak mati, kamu boleh kekal, kamu jadi macam malaikat. Para ulama sebut,
Sifat Nabi Adam Nabi Adam terkenal seorang rasul yang sangat suka kebaikan. Tetapi sifat yang sangat berlebih-lebih itulah mendatangkan mudarat ketika itu. Ini ulama sebut, antara Imam Ibnul Jauzi sebut dalam kitab dia. Terlampau berlebih-lebihan untuk mengejar kebaikan tersebut. Suka kebaikan, bagus, itu tak ada masalah. Maka pada mulanya Nabi Adam tolak, kali kedua Nabi Adam tolak, kemudian Hawa alaihissalam. Ini orang perempuan, bila iblis pergi pujuk dia pun makanlah pujukan tu, dia pun ambil buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah. Sebatang je tuan-tuan. Dia kata, wahai suamiku, tak jadi apa pun, ni kau makan. Nabi Adam pun tengok, kemudian iblis kata, tu kan, okey, tak ada masalah, boleh makan buah ni untuk kebaikan kamu, Maka Adam pun makan. Bila makan, luruh pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa, kedua-duanya. Nabi Adam melihat aurat isterinya Hawa, Hawa melihat aurat suaminya Adam. Adam dan Hawa saling mencari di antara satu sama lain. Carilah tuan suami isteri. Anak yang paling sulung, antara yang paling sulung Nabi Adam, anak yang paling sulung namanya Qabil. Kemudian apa kata Qabil? Tengok perangai. Tadi bila Nabi Adam kata tunjuk, korbankan benda yang elok, dia ambil yang paling tak elok. Jiwa mulia ni daripada dulu sampailah bila-bila tetap akan ada. Sifat takut Allah itulah akan kekal sampai kiamat dalam jiwa manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pakaian terlucut, kedua-dua orang malu, mereka pun mengambil daun syurga. Kemudian diangkat mahkota yang dipakai oleh Nabi Adam oleh malaikat. Dan juga iklil. Taj dan iklil dalam hadis disebutkan. Iklil ni macam bunga lah tak di sini. Tuan-tuan, no? Maka Nabi Adam pun tahu dia buat kesalahan bila lucut baju tu apa semua, dan Allah pun sebut ketika itu, wahai Adam, alam anhakuma an tilkumas syajarah. Wahai Adam, bukankah aku sudah melarang kamu daripada pohon itu? Dan aku dah bagi tahu kepada kamu, iblis itu adalah musuh kamu. Sesekali jangan patuh arahannya. Sesekali jangan dengar kepada bisikannya. Iblis. Allah pun buat keputusan, diturunkan serentak, keluar daripada syurga. Hari Jumaat yang sama, tapi Jumaat 1000 tahun. Separuh hari dah duduk dalam syurga. Dalam riwayat yang lemah disebutkan di antara Zuhur dan Asar. Tetapi timing sanalah, timing 1000 tahun. No? Walaupun sekarang hari sudah berapa tahun? Sudah 500 tahun. Pada hari Jumaat itu jugalah Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga. Hari yang sama. Kemudian turunlah Nabi Adam AS bersama Hawa dan Iblis. Tiga-tiga ni diturunkan di tempat yang berbeza. Nabi Adam, pendapat yang paling azhar, di India, Bil Hind. Nabi Adam di India. Kemudian Hawa di Jeddah, Saudi. Dan Iblis ada banyaklah pendapat, saya tak perlu sebutlah, di tempat lain. Adam dan Hawa saling mencari di antara satu sama lain. Carilah tuan, suami isteri. Cari. Akhirnya berjumpa di Arafah. Araf kan maksud dia berkenal. Kenal. Berjumpalah di situ Arafah. Arafah hari ni berjumpa di situ Adam dan Hawa, dan mereka pun hidup di situ di kawasan pergunungan. Beranak pinak. Dapat anak lah, suami isteri, ada anak. Anak yang paling sulung, antara yang paling sulung Nabi Adam, anak yang paling sulung namanya Qabil. Adam dan Hawa melahirkan anak, kesemuanya kembar. Sebanyak 20 kembar. Maksudnya berapa orang semua sekali? 40 lah. Laki perempuan. Semua macam tu. Kita tak boleh pilih tu. Kan? Kita nak minta laki dapat perempuan, minta perempuan dapat laki, nak anak tak dapat anak, Allah Ta'ala tentukan. Itu juga atas ketentuan Allah, anak-anak Nabi Adam AS. Laki perempuan sebanyak 20 pasang. Paling masyhur yang semua orang boleh sebut, Qabil dan pasangannya, kembar dia.
bukan pasangan, bukan dia kembar dia. Qabil tu yang paling masyhur lah, yang selalu ada dalam hadis yang sahih. Qabil, dan yang kedua Habil. Sampailah kepada cerita yang masyhur, cerita yang nak berkahwin, cerita korban tu. Tuan-tuan. Jadi apabila dapat anak, membesar. Anak-anak ini membesar. Yang paling sulung Qabil dan kembar dia. Habil dan kembar dia. Ni dua pasang, ada lagi berapa? 18 lagi. Saya pun tak tahu. Wallahu alam. Apa nama mereka? Bila dah membesar, nak berkahwin. Syariat ketika itu, Qabil dan pasang kembarnya, Habil dan kembarnya. Syariat ketika itu mesti berkahwin dengan kembar lain. Tak boleh berkahwin dengan kembar sendiri. Syariat ketika itu. Tapi apabila Nabi Adam perkenalkan syariat itu, ajar kepada anak-anak dia syariat tersebut, Qabil tak setuju. Sebab pasangan Qabil cantik. Pasangan Habil tidak cantik. Kan? Jadi Qabil dia nak kahwin dengan kembar dia. Nama adalah macam-macam riwayat, banyak riwayat saya tak sebutlah. Qabil dia nak kahwin dengan kembar dia sendiri. Tetapi syariat Nabi Adam ketika itu haramlah. Jadi Qabil dia kena kahwin dengan kembar Habil. Tadi dia tak mau. Sampai ke sudah dia tak mau. Maka datang satu lagi pensyariatan kepada Nabi Adam, iaitu buat korban. Qabil petani, Habil penternak, lembu, kebau apa semua ni. Buat korban. Letak di satu tempat yang lapang, siapa yang korbannya diterima Allah, disambar oleh api, diterima oleh Allah, maka dia kena redha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habil penternak, dia pun korbankan binatang yang paling sihat, Habil. Qabil dia petani, tapi dia ambil hasil yang paling buruk sekali, yang dah nak kering. Diorang bagi tahu dah kena nak korbankan, Allah nak pilih ni. Dia pun letak, akhirnya datang petanda, dipilih apa nama ni, korban Habil. Kemudian apa kata Qabil? Tengok perangai. Tadi bila Nabi Adam kata tunjuk korbankan benda yang elok, dia ambil yang paling tak elok. Bila korban dia tak diterima, dia lagi marah, dia kata la aqtulannak, aku nak bunuh hang. Dia kata kat adik dia Habil, aku nak bunuh kamu. Betul ke dia nak bunuh? Nah, sampailah pada satu ketika dia pun betul-betul nak bunuh. Nah, bila dia sebut kepada Habil, la aqtulannak, maka Habil pun jawab, kenapa Allah memilih korban dia? Dia kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima daripada orang yang bertakwa. Kalau kamu bunuh aku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, aku takkan bunuh kamu, kata Habil. Tuan-tuan tengok, jiwa mulia ni daripada dulu sampailah bila-bila tetap akan ada. Wahai abang bunuh saya tak bunuh abang. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takutkan Allah, Tuhan sekalian alam. Sifat takut Allah itulah akan kekal sampai kiamat dalam jiwa manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari, sampai satu masa ketika mana Habil sedang tidur, maka Qabil angkat batu besar, dihempukkan kepala, hempuk bahasa Kedah. Dihempuk pula. Kedah ni ada baling, tauk, kuih, kuti, punggai, kan? Macam-macam tu, semua berbeza tu. Dihempaskan batu, pecah kepala Habil, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama beberapa hari, Qabil tak tahu nak buat apa. Allah Ta'ala hantar 2 ekor gagak yang berlawan. Cerita dalam Quran. Bergaduh sampai seekor tu mati, gagak tu korek lubang, dia dikambus. Kambus kawan dia ni. Qabil pun tengok, lalu ditanam. Ditanam Habil. Tanam Habil. Fa asbaha minan nadimin. Dia menyesal, tapi dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia tidak beristighfar. Selepas pada tu dia hidup dan dia tidak lagi bergaul dengan Nabi Adam dan keluarga dia lah juga. Dia mengasingkan diri, dia berpindah daripada kawasan bukit. Tuan-tuan, Habil bawa ahli keluarganya, anak-anak isteri apa semua ni, ke kawasan lapang.
Mereka pun hidup di situ, kawasan lapang. Nah, Qabil terkenal, kabilah dia, ahli keluarga terdekat Qabil terkenal dengan wanita-wanita cantik. Adapun keluarga Habil yang arwah dulu ni dengan Nabi Adam yang sedang dibawa oleh Nabi Adam di kawasan pergunungan tu terkenal dengan lelaki-lelaki yang kacak. Tuan-tuan. Kemudian mereka pun hidup. Syariat baru lagi kepada Nabi Adam iaitu tidak dibenarkan bergaul dengan keluarga Qabil dan keturunannya. Yang di kawasan lapang ni, dia panggil Mantiqah Suhul, dengan kawasan Jabaliyah, kawasan bukit, Nabi Adam dan ahli keluarga keturunan mereka. Tak dibenarkan bergaul. Nabi Adam orang yang alim, diajar sendiri oleh Allah ilmu-ilmu asas kehidupan ni. Bukan Nabi Adam suruh ambil di syurga, tapi buah-buah yang menyerupai buah-buahan di syurga. Nabi Adam AS meninggalkan bumi Allah ini dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah di atas muka bumi. Mereka ini tahu itu bukan keturunan Nabi Adam yang ketika itu sebab mereka kesemua anak Nabi Adam. Sekiranya seseorang itu mati, buat macam ni. Hiduplah beranak pinak tuan-tuan, banyak tahun. 100 tahun, 200 tahun beranak pinak. Sampailah satu hari, datang iblis, berupa dengan rupa seorang remaja. Dia bawa seruling. Iblis mainkan seruling tersebut, mengeluarkan lagu yang seronok, alat muzik. Maka keluarga Qabil, bukan Habil lah. Keluarga Qabil ni tengok, mereka pun mendekati. Sebab iblis datang kepada keluarga Qabil. Satu hari makin ramai, minggu depan makin ramai. Alat muzik lain, alat muzik lain, alat muzik lain. Itu asal alat muzik yang menyesatkan dan melarakan manusia, menjauhkan manusia daripada Allah. Iblis keluarkan alat itu. Dimain, orang makin ramai tengok. Nah? Kemudian keluarga Nabi Adam yang banyak beriman, mereka tidak syirik tuan-tuan. Kemudian keluarga Nabi Adam, Habil pun semua turun. Seorang mai tengok, sampailah keluarga Qabil buat pesta, nyanyian. Oh, nyanyian pesta, ramailah tuan-tuan. Pesta, ramai. Diketahui oleh keluarga Habil yang nakal-nakal ni turun. Mereka tetap solat, mereka tidak mensyirikkan Allah, cuma cara iblis masukkan, dia mula daripada kecil. Bila dengar di bawah sana, di bawah yang jauh lah, buat pesta apa semua, turun dah beberapa orang ni, beramai-ramai. Turun apa semua, akhirnya bergaul. Dan ketika itu, wanita-wanita dari keluarga Qabil ni, mereka berhias, bersolek apa semua, berlebih-lebihan, menayangkan tubuh badan dan juga perhiasan. Ketika itu Sayyiduna Ibn Abbas, sahabat Nabi yang paling alim tentang tafsiran Quran, dia sebut fadzalika qaulullah, itulah yang disebutkan oleh Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias berlebih-lebihan, itulah tabarruj jahiliyah yang pertama dulu yang berlaku dalam keluarga Qabil. Mereka berhias berlebih-lebihan, akhirnya turun dalam pesta nyanyian tersebut, bergaul dan berlaku dosa besar yang kedua iaitu perzinaan. Di situ bermula tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tuan-tuan, iblis dengan anak pinak dia, iblis beranak pinak tuan-tuan. Iblis beranak pinak. Siapa isteri dia? Wallahu alam. Tapi dia beranak pinak. Dia mengeluarkan anak. Ada anak-anaknya syaitan. Begitu juga keluarga Nabi Adam yang dipisahkan tu, yang diasingkan, keluarga Qabil dan Habil tadi ni, mereka juga beranak pinak, semakin hari semakin ramai, semakin hari semakin ramai. Syariat baru juga diturunkan. Nabi Adam ajar mereka tentang kehidupan. Nabi Adam turun dalam keadaan Nabi Adam orang yang alim, diajar sendiri oleh Allah ilmu-ilmu asas kehidupan ni. Buat rumah, bukan duduk dalam gua tuan, dan bukan telanjang. Sudah ada pakaian. Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam turun dah berpakaian sebagainya. Dan Nabi Adam mahir untuk mengajar tentang kehidupan, pertanian apa semua ni diajarkan kepada anak-anak beliau. Sampailah berlalu masa, sampailah umur Nabi Adam pun jatuh, dah jatuh sakit. Dia dah jatuh sakit, umurnya ketika itu mencecah 960 tahun. Dia pun duduk terbaring di atas katil. Kemudian
Anak-anak dia tanya, wahai ayah, apa yang ayah nak? Maka Nabi Adam pun sebut, aku teringin buah-buahan. Dia sebut dalam hadis, fawakihul jannah, buah-buahan syurga. Bukan Nabi Adam suruh ambil di syurga, tapi buah-buah yang menyerupai buah-buahan di syurga. Maksudnya ada di atas muka bumi ni, manggis ke, durian ke, wallahu alam, yang bentuk itu ada di dalam syurga. Yang ini yang ulama yang hurai, bukan saya. Ulama yang hurai, ada di dalam syurga. Maka anak-anak Nabi Adam yang berapa puluh orang tadi ni keluar mencari buah. Sampai di satu tempat, mereka berjumpa dengan sekumpulan pemuda yang kacak, 3-4 orang, semua kacak. Kemana wahai anak-anak Adam? Kemudian anak-anak Nabi Adam sebut, kami nak cari buah, ayah kami sakit, dia teringin buah sebagainya. Maka kumpulan pemuda tadi kata, baliklah. Sebab sudah sampai masanya ayah kamu. Kenapa suruh balik? Dah tak kenal. Itu bukan anak-anak Nabi Adam. Mereka ini tahu itu bukan keturunan Nabi Adam yang ketika itu, sebab mereka kesemua anak Nabi Adam. Suruh balik, bagi tahu sudah sampai masa. Bila pemuda-pemuda kacak tadi sampai di rumah, Hawa pun tengok, dan Hawa tahu mereka ini adalah malaikat. Sebab dulu Hawa dalam syurga. Dia tahu ini adalah malaikat. Maka Sayyidatuna Hawa alaihissalam pun, dia peluk suami dia Adam alaihissalam, menangis dia. Kan dia tahu ini kumpulan malaikat yang datang untuk mencabut nyawa. Kata Nabi Adam, da'ini wa malaikata rabbi. Tinggalkan aku wahai Hawa bersama dengan para malaikatku. Dia kenal. Bila tengok tu kenal. Untuk mencabut nyawa, kan? Akhirnya malaikat pun menjalankan tugas, malaikat Israel lah, kan? Malaikat Israel, beberapa orang datang, beberapa orang Israel dan beberapa orang yang lain mencabut nyawa. Kemudian mereka memandikan, mengkafankan, wahannatuhu, kafanuhu mengkafankan, hannatuhu mewangikan, wadafanuhu, malaikat tadi pun mengkebumikan. Anak-anak Nabi Adam semua tengok. Maka berkata para malaikat, hadhihi sunnatukum ya bani Adam. Beginilah sunnah kamu sekiranya seseorang itu mati. Buat macam ni. Mandi, kafan, wangikan, kemudian ditanam, dikebumikan. Hadhihi sunnatukum ya bani Adam. Kemudian malaikat itu pun pergi. Dan sebelum wafat, Nabi Adam menyerahkan kepimpinannya tadi ni, khalifah tadi ni, kepada seorang anaknya, salah seorang anaknya tadi ni yang 40 ni. Tuan-tuan sekalian, ada seorang rasul namanya Syith alaihissalam. Serahkan kepada Nabi Syith. Dan keistimewaan Nabi Syith diberikan sebanyak 50 suhuf. Suhuf, kitab ada 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kemudian suhuf ada 104 suhuf. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith. Lagi 54 kepada rasul-rasul lain. Nabi Ibrahim dapat sikit suhuf. Nabi Idris dapat suhuf. Nabi yang paling banyak dapat suhuf adalah Nabi Syith. Suhuf ialah berbentuk lembaran-lembaran yang mengandungi syariat. Tetapi dia tidaklah selengkap kitab tadi. Dia lembaran-lembaran. Yang paling banyak ketika itu adalah Nabi Syith alaihissalam. Kemudian Nabi Syith lah yang memegang jawatan tersebut. Dan Nabi Syith alaihissalam dialah yang meneruskan kepimpinan, menguruskan anak cucu cicit Nabi Adam, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, anak cucu Nabi Adam. Dan Nabi Syith lah yang perlu mengajar bahawasanya musuh yang paling utama bagi manusia ialah iblis dan juga syaitan. Dan Nabi Syith juga bagi tahu kepada semua anak-anak keturunan cucu cicit Nabi Adam ketika itu, janganlah kalian bergaul dengan orang yang tidak mentaati Allah, iaitu ahli keluarga Qabil ketika itu. Jangan bergaul. Dan Nabi Adam meninggal dengan umur tersebut, meninggal ketika usia tersebut dalam keadaan, tuan-tuan, walaupun Qabil dan keturunan dia banyak buat dosa, tetapi mereka tidak mensyirikkan Allah. Nabi Adam alaihissalam meninggalkan bumi Allah ini dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mensyirikkan Allah di atas muka bumi. Tapi mereka melakukan, sebahagian melakukan
dosa besar. Setakat itu dulu tentang manusia pertama. Itulah ayah kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat i'tibar dalam meniti hari-hari yang berbaki di atas muka bumi Allah ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.